Dos ivermectin yang diperlukan untuk mempunyai kesan antiviral yang sama dalam badan manusia adalah 100 kali lebih tinggi daripada dos yang telah diluluskan untuk kegunaannya sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercakap pasal satu topik berkenaan sejenis ubat yang sangat viral di musim COVID-19 ini, iaitu ivermectin. Jadi apa itu ivermectin? Ivermectin adalah sejenis ubat antiparasit yang datang dalam bentuk oral form, iaitu tablet atau topical untuk kegunaan luaran. Jadi parasit ni apa? Parasit ini adalah sejenis hidupan asing yang hidup di badan manusia, sama ada luar ataupun dalam badan manusia. Mereka ini mendapatkan sumber makanan daripada manusia itu sendiri. Daripada akibat itu, bila parasit ini hidup dalam badan manusia, maka kita pun akan mendapat penyakit. COVID-19 pula disebabkan oleh virus, iaitu sejenis virus yang namanya SARS-CoV-2. Jadi berbeza ya, parasit dan virus. Kalau kita rujuk label use ivermectin, indikasi yang telah diluluskan oleh FDA adalah untuk rawatan parasit seperti cacing gelang, onchocerciasis atau orang panggil river blindness, dan ada juga untuk digunakan untuk merawat skabis. Dos untuk rawatan tersebut adalah mengikut berat badan dan diberi sebagai single dos sahaja. Maksudnya, kita tak perlulah makan hari-hari macam ubat antibiotik ke. Jadi kita ambil sekali saja. Jika selepas 3 bulan ataupun 12 bulan penyakit itu masih ada, maka kita akan bagikan dos seterusnya pada 3 bulan ataupun 12 bulan. Selain itu, topical ivermectin pula untuk kegunaan luar sahaja. Ia digunakan untuk penyakit kulit seperti rosacea ataupun kutu kepala. Selain itu, ivermectin juga digunakan untuk rawatan kepada haiwan, iaitu rawatan antiparasit kepada haiwan. Jika kita rujuk laman web NPRA, anda semua boleh ke laman web NPRA ke bahagian product search dan type sahaja ivermectin. Maka di situ anda boleh tengok NPRA hanya membenarkan penggunaan ivermectin untuk kegunaan haiwan sahaja. Setakat ini masih belum diluluskan untuk penggunaan bagi manusia di Malaysia. NPRA adalah satu badan regulatory yang mengawal masuk semua jenis ubat ini ke dalam Malaysia. Ini adalah penting untuk mengawal keselamatan, keberkesanan dan kualiti ubat-ubat yang dibawa masuk ke Malaysia. Kalau ada orang datang dan bagi ubat ivermectin kepada anda dan kononnya untuk rawatan COVID-19, maka anda perlu cepat-cepat melaporkan kepada pihak berkuasa kerana ubat itu mesti dibawa masuk secara haram ke dalam Malaysia. Baru-baru ini ada kes satu klinik di Selangor telah diserbu oleh KKM kerana dia memberi ubat ivermectin kepada orang ramai, katanya untuk rawatan dan pencegahan COVID-19. Jadi, buat masa sekarang ini, perbuatan supply ubat ivermectin untuk kegunaan luar indikasi adalah satu kesalahan. Sejak kebelakangan ini, isu hangat pasal ivermectin ini boleh merawat dan mencegah COVID-19, kononnya macam wonder drugs lah. Ada yang mengatakan kes di India turun sebab ivermectin dan ramai orang share clinical trials yang membuktikan keberkesanan ivermectin untuk rawatan COVID-19. Sampai ada yang marah KKM, kata kenapa kita tak guna ivermectin untuk rawat COVID-19 di Malaysia. Jadi, mari kita tengok apa kata badan-badan berautoriti dunia berkenaan ivermectin dan COVID-19. FDA tidak pernah meluluskan indikasi ivermectin bagi tujuan rawatan ataupun pencegahan COVID-19. Manakala European Medicines Agency, EMA, mereka juga sependapat dengan FDA dengan mengatakan penggunaan ivermectin sebagai rawatan COVID-19-19 masih tidak dibenarkan susulan tiada data klinikal yang mencukupi bagi membuktikan keselamatan dan keberkesanannya dalam merawat atau mencegah COVID-19. Jika kita rujuk National Institute of Health dalam COVID-19 Guidelines for Ivermectin, mereka dah buat analisis semua studi berkaitan penggunaan ivermectin dalam merawat COVID-19 dan mereka merumuskan bahawa kebanyakan kajian yang dilakukan tidak mempunyai maklumat yang cukup untuk mengatakan ivermectin selamat dan berkesan untuk digunakan untuk merawat COVID-19 kepada manusia. Selain itu, metod kajian mereka juga bermasalah. Contohnya, sampel saiz tak cukup, ada bias yang mengakibatkan kajian itu tak cukup kuat untuk dijadikan bukti keberkesanan dan keselamatan ivermectin. Memang ada kajian yang mengatakan ivermectin ini berkesan dalam menghalang replication of COVID-19 virus, tapi kajian itu dibuat di dalam makmal saja. Jika kita mengambil kira pharmacokinetic dan pharmacodynamic of ivermectin, dos ivermectin yang diperlukan untuk mempunyai kesan antiviral yang sama dalam badan manusia adalah 100 kali lebih tinggi daripada dos yang telah diluluskan untuk kegunaannya sekarang. Jadi di sini timbul pula isu kesan sampingan atau toxicity jika kita gunakan dos yang sangat tinggi. Antara kesan toksik yang kita risau dalam penggunaan ivermectin adalah neurotoxicity. Ini akan mempengaruhi keselamatan penggunaan ubat tersebut. Mungkin ubat itu berkesan kalau kita gunakan pada dos yang tinggi, tapi jika kita mengambil kira isu keselamatan,
kesimpulan, maka NPRA masih tidak boleh meluluskan penggunaannya di Malaysia. Setakat ini, apa yang kita boleh katakan hanyalah belum cukup data dan maklumat yang kukuh untuk mengatakan ivermectin ini selamat dan berkesan untuk merawat dan mencegah COVID-19 dalam manusia. Tapi World Health Organization (WHO) tidak menghalang kita atau pihak lain untuk melakukan clinical trials menggunakan ubat ivermectin ini. Maka sebab itulah Malaysia mengambil inisiatif untuk buat clinical trials untuk dapatkan data yang lebih kukuh sebelum kita putuskan sama ada kita nak gunakan ivermectin ini untuk rawatan COVID-19 di Malaysia ataupun tidak. Sebagai kesimpulan, banyak lagi cara yang terbukti keberkesanannya secara klinikal dalam mengawal penularan COVID-19 ini, seperti apa yang kita lakukan sekarang ini, menjaga jarak sosial, pakai mask di tempat awam dan juga mengambil vaksin. Kita jangan terlalu teruja bila dengar ada ubat baru je yang kata boleh rawat COVID-19, kita terus nak ambil ubat tu. Lebih baik kita tunggu keputusan clinical trials yang dilakukan oleh KKM dan ICR. Lepas tu barulah kita biarkan KKM putuskan sama ada ubat itu selamat dan berkesan untuk digunakan ataupun tidak. Setakat itu saja perkongsian saya berkenaan ubat ivermectin. Saya harap perkongsian saya memberi sedikit sebanyak maklumat kepada anda semua. Jadi jangan lupa share dengan sesiapa yang berkaitan. Assalamualaikum.